Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, hari ini coach nak tunjukkan cara ataupun kaedah macam mana kita nak checkmate menggunakan buah queen. Okey, yang seperti mana yang telah diterangkan dalam kelas, okey, checkmate menggunakan buah queen ini adalah merupakan teknik asas bagi pelajar-pelajar yang baru menjinakkan diri dalam sukan catur. Jom kita cuba buat. Baik, untuk syarat yang pertama, macam mana kita nak checkmate menggunakan buah queen. Okey, pertama sekali kita ada prinsip ataupun prinsipal, prinsip asas yang perlu kita patuhi. Yang pertama, untuk melakukan checkmate ke atas buah king pihak lawan, pertama sekali kita kena pastikan bahawa king mestilah berada di petak yang paling tepi. Yang ini ada semua adalah petak yang tepi. Ya, di mana kalau king berada di petak tepi ni baru boleh kita lakukan checkmate. Kalau king di tengah-tengah tak boleh. Contoh king hitam ni dekat sini ke atau sini ke, kita tak boleh buat checkmate. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, teknik yang kedua yang perlu kita ikut adalah queen mestilah mengepung ataupun memaksa pihak king hitam ni, king pihak lawan berada di pihak tepi, dan akhirnya sekali king kita mestilah membantu buah queen kita untuk melakukan checkmate. Jadi queen tidak boleh melakukan checkmate secara bersendirian. Dia perlu dibantu dengan buah king kita. Baik. Dalam kaedah ini, checkmate berlaku apabila yang pertama, apabila kita melakukan check, contoh di sini kan, okey, queen ke petak G 7, okey, king kita bantu queen untuk melakukan checkmate, dan kita dapati king hitam ni, king pihak lawan tidak boleh lari ke mana-mana petak, tidak boleh makan queen sebab queen kita ni dijaga oleh buah king, dan dalam situasi ini, posisi ini kita namakan sebagai checkmate. Untuk melakukan checkmate, kita kena check dulu. Kita kena check dulu. Baik. Baik, untuk contoh yang seterusnya, kita dapat perhatikan queen putih berada di petak D1, king E1, dan king pihak lawan, king hitam berada di petak E8. Jadi untuk checkmate, seperti mana yang telah diterangkan tadi, syarat untuk checkmate adalah king pihak lawan mestilah berada di petak paling tepi. Kemudian queen membuat kawalan ataupun mengehadkan pergerakan king pemain hitam, dan akhir sekali king kita ni kena bantu, kena naik ke atas untuk membantu buah queen untuk melakukan checkmate. Baik, dalam situasi ini, gerakan yang paling baik adalah okey, kita boleh try macam-macam cara untuk checkmate. Jadi ini contoh yang mudah. Gerakan yang paling bagus adalah queen ke petak D6. Okey, kerana apa? Kerana queen D6 ni membuat kawalan ataupun kurungan terhadap pemain king pemain hitam. Jadi kat sini kita dapat perhatikan bahawa king pemain hitam ni hanya boleh bermain ataupun jalan di sekitar kawasan ini saja sebab berlakunya kawalan ataupun kurungan yang dilakukan oleh buah queen pemain putih. Baik, dalam situasi ini hanya satu gerakan saja yang boleh dilakukan oleh pemain hitam, iaitu king ke petak F7. Dan di sini kita tak perlu naik king dulu. Cara yang lebih mudah, cara yang sesuai untuk pelajar-pelajar beginner adalah dengan cuba menyekat pergerakan pemain king hitam. Dan kita perhatikan king hitam ni telah pun bergerak ke tengah petak, ke arah tengah petak. Dan kat sini kita buat kawalan dan masih lagi berbentuk L shape ni. Kalau kita nak kawal king hitam dan tolak dia ke petak tepi semula, kita mesti mengekalkan teknik yang ini, iaitu mengawal berbentuk kurungan berbentuk L ni. Kemudian katakanlah king hitam pergi ke petak G6, kita ikut saja, okey, ke petak F4, okey. Dan akhirnya kalau dia pergi contohnya king ke petak G7, kita ikut saja. Dan kita akan dapat perhatikan bahawa buah queen ini juga mengawal bentuk L. Bentuk L juga ni. Tapi yang itu kita tak perlu lihat. Yang kita hanya perlu lihat adalah mengecilkan kawasan kurungan pemain hitam. Baik, di sini pemain hitam hanya ada dua pilihan saja. Yang pertama ke petak G8, okey. Yang satu lagi ke petak H6. Jadi kedua-dua petak G8 dan H6 ni adalah merupakan petak tepi.
Okey, katakanlah kita mulakan dengan king G8. Di sini sebaik sahaja buah king hitam pergi ataupun diletakkan di petak tepi seperti berikut. Apa yang boleh kita buat hanyalah perlu menyekat terus dengan gerakan queen ke petak D7. Kat sini kita masih lagi dapat lihat bahawa kawalan berbentuk L ini, L shape ni dilakukan oleh queen pemain putih, dan akhirnya king hitam ni tersekat di bawah tu saja, dia hanya boleh main ke petak F8 dengan H8 sahaja. Dia tak boleh naik ke atas. Okey, katakanlah king F8. Di sini kita tak perlu main queen lagi. Kita tak perlu main queen. Sebaik sahaja king hitam ni tersekat di petak tepi seperti berikut. Apa yang perlu kita buat adalah kita naikkan king sedikit demi sedikit, rapatkan ke petak sama ada G6 ataupun F6 lah. Okey. Jadi kat sini kita target, kita letakkan king di petak G6, kerana daripada petak G6 ni king mengawal apa yang kita panggil sebagai key square, petak penting seperti ini, untuk memberi laluan ataupun membantu queen kita ni untuk melakukan checkmate. Jadi seperti biasa king G8, kita naik king F3. Kat situ dia boleh pergi kan kiri kanan saja. King F8, king F4, king G8, king G5, king H8 sebagai contohnya, dan king G6. Akhirnya di sini king putih telah membuat kawalan petak ataupun kita namakan sebagai key square, dan akhirnya di sini ada beberapa cara untuk melakukan checkmate, seperti contoh queen G7 checkmate. Kemudian apa lagi, kita boleh buat juga queen petak E8 pun checkmate juga, dan queen D8, queen C8, semuanya checkmate. Okey. Jadi apa yang perlu kita tahu di sini adalah untuk melakukan checkmate, yang pertama, membuat kawalan ataupun membuat kurungan terhadap king pihak lawan. Seterusnya, setelah king pihak lawan tersekat di petak tepi, tak boleh keluar lagi dah. Okey, kita boleh naikkan king, bantu queen untuk melakukan checkmate. Itu adalah sebahagian daripada latihan yang telah diberikan kepada pelajar, dan harapnya dengan sedikit contoh ataupun teknik tutorial yang telah dijelaskan sebentar tadi akan memberi sedikit pemahaman kepada semua untuk melakukan latihan dan seterusnya meningkatkan tahap permainan masing-masing. Jumpa lagi untuk tutorial yang akan datang. Jangan lupa buat latihan. Bye.